Okey. Okey, memandangkan saya banyak menggunakan Adobe Premiere Pro dalam editing video saya. Video kali ni saya nak buat tutorial video editing menggunakan Adobe Premiere Pro, yang mana saya akan tunjukkan saya punya workflow video editing untuk konten YouTube saya. Ya, saya tahu banyak dah video tutorial editing menggunakan Adobe Premiere Pro ni dekat YouTube, mana-mana lah. Tapi of course lah saya akan buat sedikit kelainan dalam video saya kali ni. So, kenapa anda perlu tonton video tutorial editing saya? Saya ada 4 alasan. Pertama, saya akan tunjukkan cara editing dengan pantas dan efisien. Itu semestinya, iaitu menggunakan hotkey yang memudahkan dan melajukan proses editing kita. Yang kedua, audio editing. Saya akan terangkan secara ringkas macam mana saya edit audio video saya supaya menjadi suara yang padu dan sedap didengari penonton. Yang ketiga, saya akan tunjukkan cara saya buat color correction dan color grading. Tapi saya nak buat penafian lah awal-awal bahawa saya bukanlah orang yang pakar dalam color grading. Saya hanya tunjukkan sekadar apa yang saya tahulah dalam color grading dan color correction. Sekiranya ada ilmu tambahan lain yang akan datang, saya akan buat video lain lah di masa akan datang. Atau kalau korang ada cadangan dan penambahbaikan, why not korang kongsikan bersama saya, komen di bawah, atau korang boleh buat video version korang, kritikan dan cadangan. Saya sangat alu-alukan. Dan yang terakhir, saya akan tunjukkan cara saya auto ducking. Ini benda penting sekali dalam saya punya video kali ni, iaitu fungsi auto ducking ni apabila kita letak muzik background. Muzik tu tak mengganggu audio ucapan kita. Kita cakap-cakap ni tak mengganggu. So, maknanya muzik tu akan jadi auto perlahan volume dia ketika mana kita sedang berucap, dan menjadi naik balik level audio tu bila kita senyap. Panjang pengenalan kita ni. So, jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Seperti mana intro yang saya cakap tadi, video tutorial kali ini mungkin panjang, tapi saya cuba terbaik lah untuk buat seringkas yang mungkin serta isi yang padat. Dah kenapa saya cakap panjang-panjang ni, jomlah kita ke Adobe Premiere Pro. Jom. First thing first, okay, kita tekan new project. Kemudian kita namakan dia sebagai project YouTube. Contohlah kan. Kemudian kita letak, kita tekan browser ni, ke mana kita nak simpan projek ni. Macam saya simpan dekat desktop. Kemudian saya letak Adobe Premiere Pro. Select folder. Okay, dah siap. Tak payah usia apa-apa, kita tekan OK saja. Okay, inilah dia interface bagi perisian Adobe Premiere Pro. First kali kita kena import lah kita punya video ke dalam kita punya projek, iaitu kita tekan kat mana kita nak. Okay, first saya nak import saya punya clip ni. So, just drag aja daripada folder. Okay, saya nak dua video clip saya. Kemudian kita dah siap kita import. Kita cuba tarik kat timeline. So, dia akan ada kat sini sequence. Okay, sequence ni maknanya size kita punya canvas, kita punya video. So, kalau kita tarik macam tu je, kita punya canvas secara default dia akan ikut file kita punya video. Jadi sebelum saya nak mulakan editing, saya nak tunjukkan dulu setting hotkey saya. Jadi kita tekan edit, tekan keyboard shortcut ni, iaitu add edit. Kita type kat sini, add edit. Add edit saya letak Z. Okay. Kemudian kita nak cari ripple edit. Ripple delete. Ripple delete. Okay, kat sini ripple delete ialah X. Kemudian yang lagi satu Q. Q ni ripple trim previous edit. Pastikan korang guna Q. Kemudian W sebelah dia, ripple trim next edit. Okey, saya nak tunjukkan kat korang apa dia kegunaan shortcut tu tadi.
Okay, yang pertama tadi Z. Z ialah basically benda untuk kita potong, cut kita punya video. Contoh saya tekan sini Z, sini Z, sini Z, sini Z. So dia potong sahaja. Korang boleh juga guna pisau ni. Simple je. Benda yang sama tapi kita kena klik lah. Benda yang sama. Jadi saya prefer yang Z tadi. Okay, kemudian yang X pula Ripple Edit. Ripple Edit ni, okay, kalau contoh korang potong sini, potong sini, potong sini. Kalau korang just simply tekan delete contoh ni, inilah video yang saya tak nak kan. Sebab saya senyap, contoh lah kan. Saya tekan delete. So, korang kena tarik dari sini ke masuk, cantumkan dia ke video sebelum dia. So, agak leceh tau. So, ini fungsi X ialah kita dah potong Z dan Z. Kemudian kita nak buang ni, tanpa perlu kita tarik ialah dengan kita tekan X tadi, iaitu Ripple Delete. So, dia akan terus tarik ke sini. Nampak tak perbezaan dia? Kat situ kita ada boleh jimat masa tau. Beralih kepada shortcut Q dan W. Q ialah potong dan delete ke kiri. Contohlah kan, daripada sini sampai sini saya diam aja. Contoh saya terfikir ke benda, okay, saya tekan Q. So dia akan potong, dia akan terus tarik. Ini adalah Q. Kemudian kalau kat penghujung video ni contohnya, saya dah habis record, kemudian saya bangun nak tekan matikan kita punya record kamera kan. So kat sini ada nampak lah kita tengah berjalan. So kita kena tekan W supaya kita delete belah kanan. So basically W ialah potong dan delete sebelah kanan, Q ialah potong dan delete sebelah kiri. Manakala Z potong klip macam biasa, and then X ialah ripple delete. Kemudian saya nak tunjukkan juga apa dia efek control yang ada dekat tepi ni. Yang pertama ialah position. Position ni kita nak positionkan kita punya video lah. Kalau nak letak kedudukan dia macam mana. Nak kiri kanan atau atas bawah. Okay, kalau korang dah mess up macam ni kan, korang nak reset balik, just tekan reset parameter. So dia akan kembali asal. So kat sini ada gambar toggle ataupun icon toggle animation. Kita nak buat dia jadi ada keyframe. Contohnya lah kan, saya nak positionkan saya punya, okay, saya potong sini. Saya nak saya punya video ni panning ke kiri atau panning ke kanan. Okay, kita tekan position sini, kemudian kita letak kat sini, kita gerakkan kat sini, kita nak okay sini. So dia akan jadi macam ni. Okay, video kali ni saya bukan jadi dia bergerak lah. Basically semua yang ada toggle ni, dia ada animation effect lah. So korang boleh nampak lah macam mana benda ni berfungsi. Jadi saya tak nak tunjukkan satu-satu efek-efek dia yang toggle animation ni. Saya cuma nak terangkan apa fungsi-fungsi scale, rotation semualah. So macam ni, macam scale ni, macam biasa kalau korang tengok yang potong-potong, ada yang biasa apa size biasa, kemudian masuk sini kita nak besarkan dia. So jadi kita akan nampak macam ni. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Nampak okay? Itu dia fungsi scale. Kemudian selepas scale, rotation. Kalau korang shoot video terbalik kan, contohnya lah kan, entah macam mana, korang boleh tukar dia jadi 90 darjah, korang boleh jadi 180 darjah dan sebagainya. Opacity macam biasalah, korang boleh faham lah sendiri opacity tu macam mana. Contohnya macam saya ni, dia terus masuk klip kedua. Saya tak nak terus masuk klip kedua, saya nak slowly. So saya nak ambil klip yang kedua ni, yang ke atas ni, saya tekan opacity kosong. Kemudian saya nak ambil hujung pada video yang pertama ni. Contoh lebih kurang sini lah. Saya nak jadikan dia 100. So dia akan jadi macam ni. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Nampak slowly. Kalau korang nak laju, caranya senang aja. Nak ni kan slow kan. Korang boleh zoom in, korang rapatkan sikit. So dia agak cepat lah.
Nampak tu. Lagi cepat. Kalau lagi rapat lagi cepat. Okay, mula-mula sekali bila saya nak edit video untuk saya punya content YouTube, first sekali benda yang saya kena buat ialah editing audio supaya kita nak selaras saya punya audio ni. Sekali edit je supaya nanti kalau saya dah potong-potong kan, potong, kita leceh nak kena adjust satu-satu kita punya audio. Jadi saya punya preference letak je dulu kat timeline and then kita terus edit audio kita. Saya biarkan saya senyap beberapa detik, kemudian kita nak reducekan dia punya noise bising background dia, iaitu dengan cari di effect sini, audio effect, kita tekan denoise ataupun noise reduction restoration. Kita tekan denoise, kita letak sini. Okay, kemudian dia ada tambah kat sini dekat effect control, kita edit, kita dengar balik. Ada bunyi kan. Jadi kat sini ada preset light contohnya, kita tengok macam mana. Masih ada bunyi juga. Kalau ada gelombang ni maknanya ada bising. Okay, kalau macam ni saya rasa dah okey lah kot. Kalau tak puas hati, korang boleh adjust sendiri sampai sini pun boleh. Tengok macam mana. Okay. Kalau tak puas hati lagi, jangan sampai terlalu banyak, nanti kita punya suara akan jadi pelik. Contohnya macam ni. Video ni, channel ni, saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Dia akan jadi pelik. So kalau korang tengok sini, audio saya slow sangat. Bingung tengok juga. Ada kawan saya nak naikkan dia. Okay, iaitu dengan audio gain normalize max peak tu. Saya biasa guna ni dan ni lah. Peak ni maknanya sampai atas ni. Jangan kita sampai warna merah ni lah bila kita bercakap, sebab dia akan menyebabkan kita punya audio terlalu kuat dan boleh menyebabkan distortion. Bila distortion kita nak edit, susah sikit nak restore ataupun recover balik kita punya audio. So macam saya normalize max peak to negative 3 atau 4 macam tu lebih kurang. So dia akan naikkan kita punya audio level. Suruh saya ulaslah mengenai okay, itu kita kira normalize. Kemudian kita nak gunakan dynamic processing. Kat sini kita cari dynamic processing kat sini dekat amplitude dan compression. Kita tarik sini. Okay, kita tarik bawah ni, dia akan nampak kat sini edit negatif 50 decibel. Kita tekan dia kat sini, kemudian kita naikkan 2 sikit. Ni saya punya preference lah ya. Okay, macam ni. Okay, jadi dia akan nampak bentuk M. So korang boleh dengar balik macam mana. Air. Apa sebenarnya babi air ni? Okay. Saya rasa saya dah puas hati dengan saya punya kualiti audio. Kemudian kita tutup dia. Okay, kita tekan sini cari multi-band compressor. Kita tarik masuk sini, kemudian kita edit. Okay, jangan risau, korang akan nampak benda macam ni. So basically saya tak usik pun benda ni, saya cuma letak broadcast punya preset supaya kita punya suara lebih dengar macam profesional ataupun lebih dengar macam broadcast lah. Ni babi air. Apa sebenarnya babi air ni? Selesai saya punya editing untuk audio. Kemudian color correction. Okay, kalau korang tengok kan, muka saya ni nampak pucat tau. Nampak kurang kontras. Jadi macam mana kalau kita dah potong sini, kemudian kita potong. Kita boleh edit dekat color ni. Takkan nak edit satu clip yang kita dah potong ni kan. Jadi caranya ialah kita tekan new item, adjustment layer, tekan OK, kemudian kita tarik sampai korang rasa korang punya video sampai habis ataupun kat mana yang korang rasa nak lah. Kemudian lepas kita letak adjustment layer, kita tekan, pastikan adjustment layer kita ni selected. Kemudian kita adjust lah. Kalau macam korang nak adjust temperature ke kan, white balance. Okay, contohnya macam ni lah contoh lah kan. Okay,
exposure, kontras macam biasa korang edit korang punya gambar. Macam saya dah nak letak kontras tinggi sikit, tak ada masalah. Ikut korang punya keselesaan dan selera. Seperti mana yang korang tengok kat sini ialah 100 dia punya peak untuk dia punya exposure tinggi, terang dia, brightness dia. Kemudian yang bawah ni ialah dia punya black. Jadi pastikan korang jangan sampai melebihi ataupun bersentuhan lah daripada semua benda ni. Contohnya macam saya nak naikkan white dia sampai lebih kurang okey, sini cukup. Black pun sampai sini cukup. Okey, cukup. Kalau kreatif ni korang boleh letak korang punya LUT ataupun Dimitri color korang. Saya tak ada. Saya just macam ni pun saya rasa dah okey. Kat curve ni biasa saya akan buat bentuk S lah. Macam ni. Macam ni. Okey. Ini lebih kurang kepada untuk kita nak nampak kontras. Kalau macam ni biru saya suka tarik naik sikit supaya nampak kebiruan tapi jangan keterlaluan. Kita tarik bawah ni sikit. Okey, so dia akan nampak kebiruan. Tarik merah sikit-sikit. Okey. So kita dah nampak kita punya video kita nampak lebih menarik tau. Ada colour macam ni. Auto ducking ni bila kita letak muzik, contohnya saya cari dulu muzik. Okay, saya tarik saya punya lagu, kemudian saya tarik sini. Okay, saya letak sampai full. Okay. So bila kita dengar balik, okay, kalau kita dengar balik, kita lagu ni akan mengganggu, sangat-sangat mengganggu kita punya ucapan dan audio editing. So tak dengar apa, sepatah haram pun tak dengar. Jadi caranya ialah, okay, kita pergi dekat audio sini. Kita pergi dekat audio. Okay. Saya nak select semua ni sebagai saya punya ucapan lah. Okay, saya select audio sini, audio saya bercakap ni. Okay, saya tekan dia sebagai dialog. Okay. Okay, macam ni saya contohnya saya tak ada ucap apa-apa tau. Saya senyap je kan. So saya nak buat kuat dekat sini, kemudian dia akan slow dekat saya punya percakapan. Caranya ialah, so saya tak nak edit saya punya dialog, audio dialog saya ni dekat sini. Sebab saya dah edit dekat yang first tadi. So saya nak antik semua benda yang ada kat sini. Loudness, repair, clarity, kreatif, apa semua saya nak disable. Kemudian yang bawah ni saya select semua, saya tekan music. So saya tak nak loudness apa semua, saya nak pangkah. So macam tadi saya punya lagu ni agak kuat tau. Saya nak adjust dia slow sikit, lebih kurang dalam -10 decibel. Okay, bila kita dah select sebagai music, saya nak dia ducking. Kita tekan ducking kat sini. Okay, so basically lepas kita tekan ducking, tick ducking, kemudian kita generate keyframe. Okay. Okay, kat sini dah siap. Maknanya kat sini, okay, kalau korang tengok, okay, saya punya ni tak ada audio. Contoh je, bagi contoh. So kat sini lagu dia akan kuat. Kepada umum, dia akan menyebabkan so nampak tak kat situ, bila saya punya suara dah ada, dia akan jadi auto slow tau saya punya muzik ni. Itulah keistimewaan auto ducking pada Adobe Premiere Pro. Okay guys, saya rasa sekadar itu dulu tutorial editing saya. Tapi saya ada beberapa perkara yang saya nak membebel sebelum saya tamatkan saya punya video. Saya menggunakan Adobe Premiere Pro yang legal ya tuan-tuan, yang halal. Maknanya di sini saya melanggan semua perisian Adobe ini secara bayaran bulanan. To be honest lah, saya katakan software Adobe ni memang mahal kalau nak bandingkan dengan software-software yang lain. Cuma saya ni dah terbiasa dah dari kecil sampai sekarang saya menggunakan perisian Adobe sebab saya rasa selesa lah. Kita nak hasilkan video ataupun apa-apa konten yang menghasilkan income ataupun duit balik untuk diri kita. Contohnya lah, macam kita buat konten YouTube sendiri, kita akan dapat pulangan kita dalam berbentuk income yang pasif. So macam mana pun income yang kita dapat tu, kita usahakan untuk mendapatkannya secara halal.
Maka di sini saya nak pesan kat content creator di luar sana, marilah kita sama-sama sedarkan diri dan juga memberi kesedaran kepada orang lain supaya gunakan software yang halal. Jangan guna sebarang perisian lanun ataupun pirate, dan kalau boleh, memang wajib jangan curi hasil kerja orang lain. Itu penting. Yang kedua, perkara kedua yang saya nak katakan ialah tutorial tadi tu adalah hasil saya belajar sendiri di YouTube juga. Kadang-kadang saya masuk juga kelas. Mungkin ada sampat yang taste kita lain, cara kita lain. Contohnya dalam editing audio, korang tak perlu pun ikut 100% sama macam saya. Mungkin korang suka audio yang bass dia tinggi ke, atau mungkin korang pakai mic yang lain ke. Mungkin so cara editing tak sama. InsyaAllah saya rasa sampai di sini dulu celoteh saya. Saya minta maaf panjang sangat saya punya celoteh ni. Saya harap video saya kali ni bermanfaat untuk korang content creator, tak kira lah YouTube ke Facebook ke. Teruskan usaha korang. Kalau korang enjoy tengok video saya ni, hit button like kat bawah tu. Kongsikan kepada rakan-rakan korang yang lain. Dan yang paling penting, tekan butang subscribe dan bell icon di tepinya. Sesungguhnya support dari kalian sangat-sangat bermakna bagi saya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.